Sifat manusia ni memang sentiasa nak cepat. Walaupun kita ni sebagai orang yang beriman, ada waktunya kita nak cepat juga. Apa dia? Kita beriman bahawa Allah lah yang memberikan segala-galanya. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita minta pada Allah, kita tak boleh menunggu. Kita nak cepat juga. Lama, dah doa dah ni, kenapa tak sampai-sampai juga ni? Kenapa tak kaya-kaya juga ni? Lama dah. Berdoa ni dah lama-lama sangat dah. Tapi tak kaya juga. Ataupun apabila kita melakukan satu-satu perkara tu, kita mengharapkan balasan dengan cepat. Sikap manusia memang suka tergesa-gesa. Dan disebabkan itulah betapa ramainya manusia yang terpedaya dengan skim cepat kaya. Sebab nak tergesa-gesa cepat dapat. Nak cepat dapat habuan. Berapa ramai tuan-tuan yang terpedaya dengan scam-scam ni? Masuk kepada skim Pak Mantelo lah. Setiap generasi berubah cara dia, tapi masih kekal penipuannya. Daripada dulu tu orang datang cakap dia kaya sebab pakai kereta besar apa semua, maka masuk dengan dia melabur. Zaman sekarang pula penipuannya adalah daripada segi forex ataupun gold investment yang menjanjikan pulangan yang cepat. Bila masuk, confirm dia kata. Kalau masuk bayar dengan saya 10,000, bulan depan terus dapat 1,000. Bulan satu lagi terus dapat 2,000. Jadi kita pun disebabkan tengok, payment dapat ni. Bila tanya pada orang lain kata, aku dapat payment first bulan. First dengan second month dapat lah. Maksud 1,000 dapat, 2,000 dapat. Kalau ikut ni, memang kaya lah. Kan? Bulan pertama 1,000, bulan kedua 2,000, bulan ketiga 3,000. Sekejap je ni, 6 bulan dah balik modal, dah terus untung dah. Tapi rupanya payment cuma dapat pada 2 bulan pertama. Maksudnya dia cuma dapat 3,000 je. 7,000 hangus, dibawa lari. Ini adalah sikap manusia yang sentiasa nakkan cepat. Dan begitu jugalah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, mana azab Allah yang kau kata nak akan sampai tu? Mana dia? Dia meminta supaya ditunjukkan perkara tersebut. Jadi, kita muslimin yang dirahmati Allah sekalian, janganlah menginginkan untuk terlalu nak tergesa-gesa dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa seseorang itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dia bukan dalam rangka memutuskan silaturahim dan selagi mana dia tidak tergesa-gesa. Dan di antara tanda tergesa-gesa dia apa? Da'autu wa da'autu falam yustajab li. Dia sebut, aku dah doa dah, berkali-kali dah aku doa, tapi tak makbul-makbul juga. Kadang-kadang perkara ini ada pada sebahagian orang yang beriman. Baik. Kita masuk kepada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang seterusnya adalah berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha pada Asam Garam yang ke-51. Aisyah tak sempat ganti puasa. Maksud tak sempat ganti puasa ni, maksudnya dia tak sempat nak qada puasa Ramadan tu, sehinggalah apabila dah nak sampai kepada Ramadan yang akan datang. Daripada Zuhair, haddatsana Yahya an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Qala Yahya asy-syughlu minan nabi atau bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zuhair, dia berkata bahawa Yahya menceritakan kepada kami daripada Abu Salamah. Dia berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah aku ada puasa Ramadan yang kena qada. Dan ini adalah normal bagi seorang wanita yang melalui proses menstruasi. Yang ada period, ada haid, maka normal lah. Mungkin 7 ke, ada 8 hari ke, ada 15 hari ke maksimum. Kemudian kata Aisyah, aku tak sempat untuk menggantikannya, melainkan apabila datangnya bulan Sya'ban. Iaitu pada bulan Ramadan, kemudian Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, sampai kepada
Sya'ban. Bulan Sya'ban tu baru Aisyah qadakkan puasanya. Pada bulan Sya'ban. Yahya berkata, ini kerana sibuknya Aisyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ni menunjukkan bahawa ada beberapa perkara yang kita boleh ambil, iaitu qada Ramadan boleh ditunda. Boleh ditangguhkan selagi mana belum masuk Ramadan yang akan datang. Selagi mana dalam bulan Ramadan tu boleh tangguhkan sampai bulan Sya'ban. Baru pulun nak habiskan qada puasa tu. Boleh dibenarkan. Iaitu seperti mana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebahagian ulama mengambil hadis ni sebagai petanda bahawa Aisyah puasa 6 terlebih dahulu, kemudian dia menangguhkan puasa qada Ramadan tu. Jadi maksudnya dikejar puasa 6 terlebih dahulu. Kan? Sebab nak ikutkan macam mustahil lah Aisyah ni meninggalkan puasa 6 pada bulan Syawal. Maka Aisyah melakukan puasa 6 terlebih dahulu, barulah qada Ramadan. Mana yang lebih utama? Puasa 6 ke qada dulu? Dari segi keutamaan, para ulama menggariskan bahawa mengqada itu adalah lebih utama. Maka siapa yang mampu qada dululah. Qada dulu, contoh katalah 10 hari tinggal pada bulan Ramadan. Maka 10 hari Syawal tu puasa dulu. Lepas tu 6 hari lagi. Hebat jugalah. 16 hari puasa bulan Syawal. Kena pula kita orang Malaysia ni puasa sebulan. Puasa pula. Rayanya sebulan. Maka susah betul nak puasa pada bulan Syawal tu. Biasanya jadi pedih lah. Maka antara cara yang paling mudah adalah puasa pada bulan Syawal 6 hari terlebih dahulu, puasa sunat tu. Ada juga sebahagian yang membenarkan untuk mencantumkan niat. Iaitu dia niat untuk menggantikan puasa dan mudah-mudahan mendapat pahala puasa pada 6 hari pada bulan Syawal. Dekat ni, perkara ni ada diperselisihkan oleh para ulama. Sebahagian membenarkan, sebahagian tak benarkan. Terpulanglah tuan-tuan, masing-masing ada hujah masing-masing. Nak ikhtiyat, nak mengambil langkah yang selamat, maka puasa asing lah. Maka confirm dapat pahala tersebut. Diasingkan, iaitu puasa 6 hari bulan Syawal dan kemudian qada puasa tersebut. Di sini juga kita melihat bahawa Aisyah radhiyallahu anha ni sibuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak sempat ganti puasa. Dan sememangnya ada hadis bahawa seorang isteri perlu meminta izin kepada suaminya kalau dia nak puasa sunat. Ganti taklah. Tapi sibuknya Aisyah ni sampai dia tak sempat nak menggantikan puasanya, sehinggalah apabila sampai kepada bulan Sya'ban dan nak masuk Ramadan tu baru dia gantikan. Okey. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau seseorang ini dia ni ada puasa tak penuh bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia. Maka bagaimana? Ada tak si waris ni perlu menggantikan puasa dia? Daripada hadis Aisyah ada sebut, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih ada kewajipan puasa tu, iaitu dia tertinggal puasa Ramadan, maka walinya ataupun ahli warisnya yang nanti akan puasakan untuk si mati tersebut. Ada. Kalau siapa yang mampu buat. Hukum puasa bagi waris di sini taklah sampai wajib, cuma sunat sahaja. Kalau mampu, kita puasakan untuk si mati. Dia berbeza dengan solat, tuan-tuan. Solat boleh gantikan tak orang lain solat kan? Boleh. Ni istimewanya solat, yang mana satu amalan, satu ibadah yang tak boleh digantikan oleh orang lain. Yang lain semua boleh gantikan.
Boleh orang lain tolong buatkan. Baik zakat, kau tolong bayarkanlah zakat ni. Ataupun haji, dah meninggal kan. Badal haji, ada. Puasa pun boleh ganti. Tapi salat, langsung tak boleh ganti. Apabila kita meninggal dunia, maka putus tersebutlah, habislah. Dah tak ada lagi dah sesiapa yang dapat menggantikan untuk kita. Okey. Maka daripada hadis ni, Aisyah radhiyallahu anha sibuk sangat dengan Nabi sampai menangguhkan puasanya sehingga ke bulan Sya'ban. Maka dibenarkanlah untuk sesiapa yang tangguh puasa, tapi jangan sampai masuk kepada Ramadan yang akan datang. Bila masuk, dia dah kena bayar, apa nama benda tu? Dia kena ganti juga puasa dan juga kena fidyah. Kena bagi makan seorang miskin, tengok berapa hari dia kena. Maka berapa hari itulah yang dia kena bayar. Okey, yang seterusnya. Nabi SAW pada asam garam yang ke-52, Nabi solat dengan baju yang basah. Nabi solat pakai baju basah. An Aisyah qalat kuntu aghsilul janabah min thawbin Nabi SAW. Fayakhruju ila salah wa inna buqa'al ma'i fi thawbih. Aisyah berkata, aku pernah mencuci baju Nabi SAW yang terkena sisa janabah, iaitu terkena air mani. Kena dengan sisa junub. Selepas itu, baginda keluar salat dalam keadaan kainnya masih ada tumpukan air. Okey, ni hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Sulaiman bin Yasar berkata, aku tanya kepada Aisyah tentang air mani yang terkena pada pakaian. Maka Aisyah menjawab, dulu aku pernah mencuci air mani daripada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu baginda keluar. Terus keluar untuk solat sementara kesan basuhan masih nampak lagi pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya hadis riwayat Bukhari. Okay, yang pertama tuan-tuan, cuba kita perhatikan balik. Kita pernah tak dalam keadaan yang mana baju tak ada baju spare? Nak solat juga, nak pergi masjid ni. Dah tak ada baju dah. Tak apalah, pakai je lah baju basah tu. Ada tak kita sampai tahap macam ni, tuan-tuan? Tak adalah biasanya. Baju dekat dalam almari tu, sampai si tahu nak pakai nak ni satu. Nah, banyak gila. Ada yang tak terpusing-pusing dah. Tengok, dah lama tak jumpa baju ni. Ada lagi rupanya. Kita punya banyak baju tu. Baju kita dalam almari tu punyalah banyak. Kita bayangkan Nabi SAW nak pergi solat, terpaksa pakai balik baju yang dah basah. Pakai balik. Sebab menunjukkan kadang-kadang ada waktunya Nabi tak cukup. Pakaian ataupun pakaiannya memang sangat sederhana. Pakai balik baju yang basah. Itu yang pertama. Sederhananya kehidupan Nabi SAW. Kita pula baju, kalau pakai tiap-tiap hari, setiap hari satu baju je pakai, mau 2 bulan tak habis lagi kot. Kan punya banyak tu t-shirt. Seluar lagi entah berapa banyak dah. Kalau orang perempuan lagi lah. Dia punya cakap tak ada baju tu, kita buka tu, penuh dah 2 almari dah. Tapi dia kata tak ada baju tu kan. Tudung dia aja dah 2 rack dah. Kan kalau isteri saya tu, sampai kita kata sedekah lah bagi kat orang je. Yang dah 5 tahun tak pakai ni sedekah je kan. Ada satu teknik tuan-tuan. Ni minimalist punya style. Saya buat lah. Dia kata, baju yang kita gantung dengan hanger tu, semua sekali terbalikkan belah dalam. Dan setiap kali kita ambil, nanti kita akan tengok balik. Tahun depan, mana yang hangernya masih macam tu. Dia bukan daripada belah sini. Kalau sini maknanya kita dah pakai lah baju tu. Mana daripada belah dalam. Kalau belah dalam, lepas tahun tu tengok masih lagi ada belah dalam ni, ambil lah baju tu, pergi sedekah je lah kat orang. Tak payah simpan dah. Sebab lama sangat dah duduk dalam almari. Bila buat tu berkesan tuan-tuan. Memang ada baju-baju yang memang kita tak pakai rupanya. Kita sayang, duk sayang, rupanya memang tak pakai-pakai langsung baju tersebut. Okey. Hukum air mani, hukum sperma. Apa hukum air mani? Adakah air mani, cairan
sperma itu adalah yang sama ada dia suci ataupun najis. Ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa air mani itu najis. Seperti mana Abu Hanifah, iaitu Imam Hanafi, Imam Malik dan juga Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Imam Ahmad ni terkenal dia ada beberapa pendapat biasanya. Dan imam-imam lain pun ada lah. Imam Syafi'i pun ada qaul qadim, qaul jadid kan. Dalilnya adalah yang kita baca tadi ni. Iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul mani thumma yakhruju ila as-salah fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila atharil ghasli fihi. Dalilnya yang mengatakan mani itu adalah najis adalah riwayat daripada Aisyah yang kita baca tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencuci bekas mani pada pakaiannya, kemudian baginda keluar untuk solat dengan pakaian tersebut. Aku melihat, kata Aisyah, aku melihat pada pakaian baginda bekas daripada air mani yang dicuci tadi. Jadi yang ni menunjukkan bahawa pada sebahagian ulama macam tadi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dia kata, yang ni menunjukkan bahawa air mani itu najis lah sebab Nabi cuci. Akan tetapi ada ulama lainnya yang mengatakan bahawa air mani itu adalah suci, dia bukan najis. Iaitu para pakar hadis dan juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Daud dan juga salah satu pendapat daripada Imam Ahmad. Yang ni pendapat majoriti lah, yang lebih ramai mengatakan bahawa Aisyah pernah berkata, kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengorek ataupun mengerik, apa kita panggil? Keruk, mengikis. Mengikis. Aku pernah mengikis air mani daripada baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada perkara tersebut menunjukkan bahawa pernah Aisyah tak basuh, cuma kikis sahaja, kemudian Nabi gunakan baju tersebut. Dalam lafaz yang lain, ada menyebutkan dalam hadis, anna rajulan nazala bi Aisyah fa asbaha yaghsilu thawbahu. Faqalat Aisyah innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanahu. Fa illam tara nadahta hawlahu wa laqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Ada seorang lelaki ni datang bertemu dengan Aisyah pada waktu pagi dan dia telah mencuci pakaiannya daripada yang terkena air mani. Lalu Aisyah berkata, cukuplah bagi engkau untuk apabila engkau tengok ada mani tu, maka engkau cucilah bahagian yang terkena pada air mani. Jika engkau tak melihatnya, maka perciklah dekat haulah di sekitar kawasan yang terkena air mani. Sesungguhnya aku sendiri pernah mengikis air mani daripada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda solat dengan pakaian tersebut. Maka yang lebih terkenal, yang lebih bukan afdal kita kata apa, lebih lebih kuat dia punya pendapatnya adalah air mani itu tidak najis. Sebab ada riwayat yang Aisyah cuma kikis menggunakan mengikis air mani tersebut daripada pakaian Rasulullah, kemudian Nabi solat dengan pakaian tersebut. Jadi itu pendapat yang lebih kuat. Akan tetapi tuan-tuan, dalam masa yang sama adalah lebih utama untuk membersihkan air mani dengan air. Meskipun air mani itu adalah perkara yang suci, tetapi ia tetap merupakan satu perkara yang menjijikkan. Seperti mana kahak. Kan? Sanggup ke tuan-tuan semayang ada kahak kat sini? Kan? Kita kahak pun kita rasa macam tak best lah, kita akan basuh kan? Maka begitu jugalah dengan air mani walaupun ianya suci, mengikut pendapat mazhab Asy-Syafi'i sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah sebut, innama huwa bimanzilatin nukham wal buzaq amithu anka biidkhirah. Air mani itu adalah seperti kahak dan juga ludah, maka hilangkanlah dia dengan idkhirah. Idkhirah ni adalah satu jenis tumbuhan yang baunya wangi.
Jadi disuruh sapu dekat situ. Maka daripada hadis ni tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa Nabi SAW ni satu lagi lah menunjukkan betapa sederhananya kehidupan Nabi. Yang tadi pertama, kita sebut pasal macam mana Nabi ni boleh pergi solat dalam keadaan pakai baju yang tu. Baju yang basah-basah, yang ada tumpukan basah disebabkan lepas daripada terkena sisa janabah. Bajunya tak berapa cukup sangat lah. Dan kita pun dah pernah sebut tentang bagaimana sederhananya kehidupan Nabi. Nabi apabila Nabi wafat, ada lagi baju perang Nabi yang digadaikan kepada orang Yahudi. Yang tak diambil lagi. Digadaikan dengan berapa banyak? 30 sa' gandum. Lebih kurang 60 kilo gandum. Tak banyak lah tuan-tuan. Kehidupan Nabi bukanlah kita kata macam senangnya seperti mana kehidupan kebanyakan pemimpin-pemimpin masyarakat. Bukan kepada Nabi SAW. Baik, apabila kita sebut tentang air mani ni, antara benda yang boleh kita kongsikan juga adalah kena diketahui 3 jenis air yang hampir sama, iaitu air mazi, air mani dan juga air wadi. Air mazi ni adalah air yang najis. Iaitu dia tak berbau, dia bukanlah kental, dia punya keadaan dia bukanlah macam tu. Dan kemudian biasanya dia keluar sebelum air mani keluar. Manakala air mani pula dia keluar ketika puncak syahwat lah. Dan kemudian air wadi adalah yang keluar ketika nak kencing ataupun lepas kencing. Ni air wadi. Jadi nak membezakan antara air mazi dan juga air mani ni kadang-kadang susah. Contohnya apabila terkena kepada seluar dalam. Sebelum keluarnya perkara tersebut. Jadi yang paling selamat adalah kita membasuh baliklah tuan-tuan. Kita pula bukanlah duduk dalam keadaan yang airnya tak cukup. Kita ni negara yang penuh dengan air. Kan? Sampai sebahagian daripada kita terlupa adanya hukum istinja. Hukum bolehnya untuk membersihkan najis selepas buang air besar dan air kecil tu menggunakan tisu ataupun menggunakan daun ataupun menggunakan kertas ataupun menggunakan batu, benda-benda yang kesat kan. Sampai sebahagian kita lupa pasal tentang benda ni. Lalu kita pun sebut, dia ni jenis memang kita panggil bangsa tak cebok. Bangsa tak basuh lepas kencing. Sebenarnya dia basuh. Cuma dia menggunakan tisu lah. Benda tu sah tak? Bersih tak pada sisi Islam? Bersih tuan-tuan. Bersih. Jadi tapi kita ni duduk pula kat Malaysia, maka memang kita terbiasa apabila lepas daripada buang air mesti guna air lah. Kita tak biasalah guna tisu kan. Rasa tak puas kita rasa kan. Rasa tak bersih pula. Sedangkan benda tersebut dikira bersih menurut syariat Islam. Jadi tak ada masalah lah untuk kita untuk membersihkan air mani selepas daripada dia keluar. Okey. Seterusnya, pernah Nabi SAW terlupa nak mandi wajib. Nabi terlupa mandi wajib. An Abi Hurairah qala uqimatis salah wa uddilat as-sufuf qiyaman fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun faqala lana makanakum thumma raja'a faghtasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqtur fakabbara fa sallaina ma'ahu. Okey. Abu Hurairah menceritakan, dia berkata, pernah berlaku sekali, iqamah dah pun dilaungkan. Dah baca dah iqamat. Kemudian saf pun telah diluruskan. Yalah, bila dah qamat, maka saf dah lurus. Kemudian
Rasulullah pun dah keluar ke arah kami dan berdiri nak solat. Falamma qama fi musallahu, apabila Nabi dah berdiri dekat tempat solatnya, iaitu Nabi jadi imam. Zakara annahu junub. Dia teringat bahawa dia ni sedang berjunub. Nabi terlupa nak mandi wajib. Lalu Nabi pun berkata, makanakum. Makanakum. Iaitu, tunggu kat tempat tu. Berdiri di tempat kalian. Summa raja'a faghtasala. Kemudian Nabi pun pulang dan Nabi pun mandi wajib. Summa kharaja ilaina wa ra'suhu yaqtur. Kemudian Nabi keluar menuju ke arah kami dalam keadaan rambutnya, kepalanya basah, menitik air. Kemudian Nabi bertakbir dan bersolat bersama-sama dengan kami. Hadis Bukhari. Yang pertama daripada hadis ni tuan-tuan, menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah seorang manusia. Berlaku perkara-perkara yang kadang-kadang biasa berlaku kepada manusia. Iaitu apa dia? Terlupa. Seperti mana kita tuan-tuan. Pernah tak nak solat tiba-tiba lupa, belum ambil wuduk? Saya pernah tuan-tuan. Dah 2 rakaat dah. Jadi imam lah tu. Cakap, aku batal lah di wuduk. Maka apa buat? Keluar. Orang lain jadi ganti jadi imam. Terlupa. Kita dah batal wuduk. Pernah berlaku kan? Ataupun terlupa mandi junub. Ini biasanya jarang berlaku lah. Tapi kadang-kadang jadi juga. Maka apa nak buat tuan-tuan? Yang terlupa tu, tengah jadi imam, suruh orang lain gantilah. Jangan belasah je. Tak apalah, orang lain bukan tahu pun aku tak mandi wajib kan. Itu yang jadi cerita macam, apa cerita orang suka buat tu. Dia, orang jahil yang jadi imam kan. Dia pun jadi imam, apa semua, baca punya bacaan punya baik. Sekali bila habis solat, orang pun tegur lah. Orang sebut, baguslah tu imam. Suara memang merdu lah, bagus. Bila gantikan awak memang sesuai jadi imam. Dia pun cakap apa? Yang tu belum ambil wuduk tu. Kalau dah ambil wuduk lagi merdu sebenarnya. Jadi, kadang-kadang disebabkan jahilnya seseorang kan. Maka sebab tu nak jadi imam ni kena tahu hukum jugalah tuan-tuan. Tak boleh belasah je. Mesti tahu bacaannya kena bagus juga. Dan dia tahu hukum. Dan dia tahu mana yang boleh membatalkan solat. Maka apabila dah terkena, dia teringat yang dia belum ambil wuduk ataupun belum, masih dalam keadaan junub tadi, maka dia ni lah, baliklah. Dan kita boleh lihat Nabi SAW tak ada pun rasa nak cerita malu sangat pasal benda ni. Kalau kita kan kadang-kadang malu kan. Nabi balik je. Dan Nabi pun bagi tahu, aku teringat aku masih berjunub. Maka Nabi pun balik, Nabi mandi. Nabi keluar balik dalam keadaan ni dan Nabi solat jadi imam lagi. Benda ni pernah berlaku waktu lain tak? Pernah. Pernah satu ketika Nabi keluar bersama dengan para sahabat, rambutnya basah. Maka sahabat pun tanyalah, tengah-tengah hari ni kenapa boleh rambut basah? Jadi Nabi kata apa? Tadi aku dekat tengah lalu satu tempat ni, aku nampak ada seorang perempuan. Lalu bila ternampak perempuan ni, aku ada timbulnya syahwat ingin kepada perempuan, lalu aku mendapatkan salah seorang isteri aku. Ada yang mengatakan Zainab. Nabi pun pergi kepada Zainab. Nabi meniduri Zainab dan kemudian Nabi mandi wajib. Kan kalau kita malu nak cerita macam ni kan. Tak ceritalah. Apa basah rambut ni? Tengah-tengah hari pukul 3 petang ni masuk office tiba rambut basah ni. Apa hal? Biasa kita diam sajalah kan. Tak ceritalah. Nabi kadang sebab Nabi ni sumber hukum tuan-tuan. Jadi sebab tu Nabi cerita dan menunjukkan bahawa Nabi ajar kepada kita. Apabila berlaku satu peristiwa macam ni, apa nak dilakukan? Maka macam tadi kan, Nabi dalam keadaan tiba-tiba teringat pada perempuan, maka Nabi dapatkan isterinya dan Nabi mandi wajib tengah-tengah hari. Dan begitulah bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, bukan mengingatkan, Nabi suruh sahabat tunggu tadi untuk menunaikan salat. Dan kemudian para sahabat memang tunggu Nabi untuk jadi imam. Okey. 3 minit. Yang seterusnya,
Asam garam yang ke-54 yang terakhir pada malam ni insya-Allah. Para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang jihad, ataupun isteri-isteri Nabi pernah meminta izin untuk berjihad, ikut berperang. Boleh tak perempuan nak ikut berperang? Nak ikut perang, angkat senjata juga. Boleh tak? Okey. An Aisyah ummul mukminin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu nisa'uhu 'anil jihad. Faqala ni'mal jihad al-hajj. Aisyah menceritakan bahawa para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang jihad. Lalu baginda bersabda, jihad yang terbaik bagi wanita ialah haji. Jihad yang terbaik bagi para wanita adalah haji. Dan pernah Nabi juga sebut, lakin afdalul jihad wa ajmaluhu mabrur. Akan tetapi jihad yang paling utama dan paling baik adalah haji yang mabrur. Jadi Aisyah memang ingin menyertai berjihad. Ya, ada isteri Nabi yang nak berjihad, ataupun perempuan-perempuan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berjihad. Tetapi Nabi menyuruh untuk mereka menunaikan haji. Dalam hadis yang lain, Nabi kata tadi tu, ada sambungan, kata Aisyah, maka aku tak pernah meninggalkan haji sejak aku mendengar hal ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah memang sentiasa mengerjakan haji. Tapi kalau kita tak mampulah tuan-tuan kan. Melainkan kita ni memang mungkin bilioner ke, ataupun memang gaji juta-juta ke apa. Okey lah kot, tiap-tiap tahun nak mengerjakan haji. Sebab kita jauh. Tapi untuk orang yang dekat, apa masalah dia untuk kerjakan haji kan. Maka dia boleh buat lah tiap-tiap tahun. Orang yang duduk kat Mekah ke Madinah kan, maka tak ada masalah untuk mereka. Jadi yang paling baik adalah para wanita ini mereka menunaikan haji. Okey, kita azan. Bismillah, walhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Daripada bab yang ke-54 tadi, bagaimana apabila isteri-isteri Nabi bertanya untuk mengikuti peperangan, Nabi mengatakan kepada mereka, bagi orang perempuan yang paling utama adalah ibadah haji. Maka kita akan menyebutkan beberapa kelebihan ibadah haji dalam masa yang singkat ni, 6 minit lebih kurang. Iaitu yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdal. Selain daripada jihad kan. Apabila Abu Hurairah berkata, pernah Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdal? Apa dia amalan yang paling baik? Apa dia amalan yang paling afdal? Lalu Nabi berkata, imanun billah wa rasulih. Amalan yang paling baik adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madha? Kemudian dikatakan, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Thumma madha? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Jadi yang pertama kita boleh lihat haji merupakan antara amalan yang paling afdal. Yang kedua, apabila ibadah haji itu tidak bercampur dengan perkara-perkara dosa, tidak bercampur dengan syirik, tidak bercampur dengan maksiat, maka balasannya ialah syurga. Kata Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Maka tuan-tuan, kita lihat sampai tahap begitu sekali Nabi kata. Siapa yang kalau hajinya mabrur, tak ada balasan lain dah, melainkan syurga. Tak sepatutnya dia menerima balasan lain melainkan syurga. Memang syurgalah yang paling layak untuk dia. Jadi sangat untunglah siapa yang menjaga hajinya daripada melakukan perkara-perkara yang dosa, dia menjaga matanya, dia menjaga mulutnya, menjaga dirinya daripada melakukan dosa-dosa kecil, meninggalkan dosa-dosa kecil kan. Kadang-kadang ni antara benda yang
masyarakat kita lah tuan-tuan. Minta maaf sebut kalau ada terkena, tapi kita sebutlah benda yang hak kan. Iaitu kadang-kadang apabila kita ni dalam keadaan menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengerjakan haji, nak mengerjakan umrah, tapi dalam masa yang sama susah nak meninggalkan dosa-dosa yang lain. Contohnya apa? Rokok lah tuan-tuan, antara benda yang paling kita tengok jemaah kita paling susah. Sayang, duit keluar besar dah, banyak dah. Tapi apabila nak mengerjakan haji ni, nak mengerjakan umrah ni, duit dah keluar ribu-ribu dah. Tapi dia merosakkan amalannya dengan apa yang ada kat tangannya. Padahal sepatutnya waktu itulah yang patutnya ditinggalkan sebenar-benarnya dosa tersebut. Disebabkan dalam keadaan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di bumi Nabi SAW. Berada di rumah Allah. Maka sepatutnya ditinggalkanlah. Yang seterusnya, haji termasuk jihad fi sabilillah. Yang ni kita dah sebut tadi, iaitu apabila Aisyah bertanya, nara al-jihad afdal al-amal. Kami melihat ni jihad adalah amal yang paling afdal. Afala nujahid, maka tidakkah kami ni menyertai jihad? Maka Nabi kata, lakin afdal al-jihad hajjum mabrur. Tidak, kalian tak menyertai jihad, tetapi jihad yang paling afdal adalah haji mabrur bagi orang perempuan. Tapi perempuan ada juga menyertai jihad. Biasanya mereka ni akan memberi minum dan makan dan juga menolong untuk merawat orang-orang yang sakit dan juga orang yang terbunuh, dibawa kembali ke Madinah. Yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Iaitu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji ke Kaabah, kemudian dia tidak berkata-kata yang kotor dan tak melakukan kefasikan, maka dia akan pulang seperti mana dia dilahirkan, dalam keadaan dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya tanpa dosa apa-apa apabila dia balik. Yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan juga dosa. Nabi kata, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub kama yanfil kiru khabas al hadid wal zahab wal fiddah wa laysa lil hajjah al mabrurah sawabun illa al jannah. Ikutlah di antara haji dan umrah itu, kerana keduanya menghilangkan kemiskinan dan juga dosa-dosa, seperti mana hilangnya karat pada besi, emas dan perak apabila dibakar. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali syurga. Dan yang keenam adalah orang yang berhaji itu adalah tetamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ghazi fi sabilillah wal haju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu was'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berhaji serta berumrah adalah tetamu-tetamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh kerana itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri kepada orang yang mengerjakan haji dan juga umrah. Maka hebatnya itulah, luar biasanya pahala bagi orang yang mengerjakan haji. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang termasuk dalam golongan yang dimudahkan untuk mengerjakan haji, untuk menjadi tetamunya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita dapat mempersiapkan ibadah kita, ibadah haji tersebut dengan matang, dengan fizikal yang kuat dan juga diberikan rezeki yang halal untuk menunaikan perkara tersebut. Maka moga Allah mengurniakan kita haji yang mabrur yang tidak ada balasan selain daripadanya, melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita. Kita berhenti dulu setakat ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.